Mana orang Ha? Bukan tak. Ini ada. Datang. Ha? Saya datang dari jauh tapi orang tak tahu. Yalah. Isi tak tu. Tak mainkan peranan. Ha? Yang lama itu ada. Betul tu. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadrul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan diberikan kepahaman di dalam agama. Yang mati silakan Tuan Imam, selanjutnya silakan Tuan Bilal. Kemudian sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini, maknanya penutup lah kitab kita pada malam ini, itulah kitab Bidayatul Hidayah, insya-Allah penutup kan. Macam tu ni kerja habis ni. Baik, kita lihat pada penutup. Apa yang telah aku sebutkan ini sudah cukup bagimu wahai anak muda, orang baru belajar ilmu tasawuf. Apa yang dah disebutkan di belakang lah, di belakang segala pembahasan, segala perbincangan yang telah pun kita uraikan dari segi adab-adab ketaatan. Ada banyak bab kita kan. Kita ada bahagian pertama hari itu, kita ada bahagian kedua dan bahagian ketiga kan.
Bahagian pertama hari itu kita bincang tentang adab-adab melaksanakan qanaatan. Adab bangun tidur, adab masuk tandas, berwuduk, mandi, tayamum dan sebagainya lah. Kemudian bahagian kedua hari itu kita bincang cara-cara meninggalkan maksiat. Cara-cara meninggalkan maksiat seperti menjaga mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, dua tangan dan kaki. Kemudian cara-cara meninggalkan maksiat batin, maksiat hati lah, seperti meninggalkan hasad, riak dan ujub. Kemudian bahagian ketiga ada adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, Tuhan, Allah Ta'ala lah, dan juga dengan makhluk. Adab-adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dah bincang. Adab dengan seorang guru, murid, adab ibu bapa dan seluruh manusia semuanya kan. Kita dah bincang lah. Jadi bahagian pertama, jadi dia cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan lah dalam perjalananmu menuju kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ke basic lah ni, basic lah. Banyak lagi lah kitab tasawuf ni, banyak. Lepas ni kita nak ganti kitab apa? Itu kata bimbingan Mumin, tapi Mumin tu dia mahal sikit lah, tebal dan mahal. Kalau tidak pun RM70 kan, terjemahan saja. Saya ada satu kitab lain ni, kitab Minhajul Abidin, pun bagus juga. Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali juga. Ni Minhajul Abidin lah. Boleh tengok? Baguslah, dia banyaklah pembahasan mendalam lah. Pembahasan dia, kupasan dia tu dalam. Macam tu. Dia ada 7 gunung Aqabah tu yang kita kena tempuh lah dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Macam tu. Boleh tengok dulu lah macam mana. InsyaAllah. Jadi dia cukup untuk kau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju kepada hidayah Allah Ta'ala. Maka cubalah kau mengamalkannya. So apa yang kita dah pelajari, apa yang kita belajar, cubalah kita amalkanlah. Baca baliklah kan, hayati semula apa yang kita dah bincang, apa yang kita bahaskan. Dan kitab ni terbagi pada 3 bahagian kan. Kita ada bahagian pertama, ada adab melaksanakan ketaatan, macam yang kita dah bincang sebelum ni. Kemudian kita ada bahagian kedua, cara-cara meninggalkan maksiat, jaga mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Kemudian ada adab pergaulan, adab pergaulan ketiga lah. Dan juga persahabatan, sama ada orang tu kita kenal ke tak kenal. Dia ada adab dalam kita bergaul macam. Jadi maka kitab ini dia kata maka kitab ini merupakan kitab yang ringkas. Macam tu. Kitab ini merupakan kitab yang ringkas. Ini merupakan kitab yang meringkas. Wahia jamiatul li jamali muamalan abdi mal khaliq. Jadi kitab ni merupakan kitab ringkas yang mengandungi semua adab-adab seorang hamba, baik dengan Allah Ta'ala ataupun dengan makhluk. Baik dengan Allah Ta'ala ataupun dengan makhluk. Baik, kemudian dan jika engkau lihat kitab ini sesuai dengan dirimu, dia kata, kalau kita rasalah kitab ni sesuai dengan kita dan kau dapati bahawa hatimu cenderung kepadanya dan sangat berkehendak untuk mengamalkannya, maka ketahuilah bahawa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hatimu dengan cahaya iman, dan Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Allah Ta'ala telah lapangkan dada kita lah. Datang dada kita, dan ketahui bahawasanya selepas bidayah permulaan akan ada hidayah. Kita ni bidayah lah, bidayatul hidayah, mana permulaan hidayah. Kalau penghabisan hidayah, nihayatul hidayah, nihayah hidayah. Aja tu.
Dan di sana banyak lagi rahsia dan ilmu yang halus-halus serta ilmu yang dalam-dalam dan ilmu mukasyafah. Seperti yang telah kami sebutkan akan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hendaklah engkau menuntut akan dia. Belajarlah Ihya Ulumuddin. Yang banyak kat tangan kita ni biasanya ringkasan banyak. Mau'izatul mu'minin, ringkasan. Minhajul abidin, ringkasan. Macam ni ringkasan dia. Salikin, ringkasan. Salikin ataupun Sairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Al-Pelambangi itu pun ringkasan juga. Banyak ringkasan dia berkenaan dengan kitab. Ada Mukhtasar. Ada satu kitab tu Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar ni pun ringkasan. Itu pun ringkasan daripada Ulumuddin juga. Banyak. Kitab Ulumuddin ni sebenarnya tebal, dia banyak jilid sebenarnya. Kalau ikut yang asal tu, Arab dia memang banyak jilid. Yang terjemahan tu yang ada jual-jual tu tak banyak tu sebenarnya. Itu hanya berapa persen dia daripada kitab asal dia yang diterjemahkan. Kalau kitab asal dia memang banyak jilid tentang Ihya Ulumuddin ni, masya-Allah. Baik. Kita lihat nombor 1, ilmu mukasyafah. Apakah dia katakan ilmu mukasyafah? Ilmu yang diperolehi oleh seorang hamba setelah ia menghasilkan dan mengamalkan ilmu muamalah. Ilmu yang terhasil daripada muamalah, ilmu muamalah yang kita amalkanlah. Apa dikatakan ilmu muamalah? Muamalat. Ilmu muamalat ialah ilmu yang dicari dan diusahakan. Dia boleh capai oleh siapa pun. Itu dikatakan ilmu muamalah di sini. Maknanya ilmu yang boleh kita capai dan boleh kita cari. Kena usaha dan carilah. Kalau mukasyafah ni dia macam ilmu laduni, yang kita tak perlu belajar tapi Allah Ta'ala bagi ilham. Contohnya para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Kalau ilmu muamalah ialah ilmu yang dicari. Dia kata ilmu kena cari dan kena usahakan berdapat. Dia boleh dicapai oleh siapa pun saja. Tetapi ilmu mukasyafah ni ialah kesudahan daripada ilmu muamalah, iaitu setelah seorang beramal dengan ilmunya, dia akan mendapat nur. Nur ataupun warid. Separuh kitab dia kata warid, yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hatinya, sehingga dia merasakan lemak manis daripada ilmu yang diamalkannya dan lemak manis daripada iman dia. Itu dia katakan sebagai ilmu mukasyafah. Hasil dia beramal tadi, maka dia dapatlah ilmu tadi. Dia macam ilmu laduni lah. Allah Ta'ala bagi pada dia ilham. Ilham yang dapat mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan jauhkan daripada kita kepada Allah. Macam tu. Baik. Kalau sebut dalam kitab syarahnya, ilmu yang berkaitan dengan batin. Ilmu yang berkaitan dengan batin, seperti ilmu yang berkenaan dengan hati, yang dipuji daripadanya seperti sifat sabar, syukur, khauf, takut, dan raja, harap, redha, zuhud, qanaah, dan tahukan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada semua keadaan-keadaan, dan baik sangka dan ikhlas, dan supaya demikianlah. Adapun yang dicela ialah takut miskin. Ni yang dicela. Marah kepada qada dan qadar Allah. Menuntut ilmu dan suka pujian, ni pun satu benda juga. Kasih panjang umur, ni pun satu. Suka panjang umur tapi tak tahan pada Allah. Kasih panjang umur untuk bernikmat-nikmat dan seumpama demikian. Macam tu. Itu dia katakan ilmu muamalah lah. Kemudian ilmu mukasyafah tadi, kalau sebut dalam kitab Arabnya, hiya ibaratun an-nuri yazharu fi qalbi inda tatakhirihi min sifatihil mazmumah. Ia merupakan satu ibarat daripada nur atau cahaya yang zahir pada hati ketika dia menyucikan dia,
ketika disucikannya daripada sifat-sifat yang keji, min sifatin mazmumah, daripada sifat-sifat yang keji lah, itu dikatakan bukan syafaat. Jadi tersingkap dengan demikian cahaya itu banyak perkara hinggakan terhasil kenal yang hakiki kepada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah yang kekal. Lagi seumpamanya gitu. Kemudian kembali pada kitab tadi. Ada tisu tak? Semua pula. Tetapi seandainya engkau mendapati dirimu merasa berat melaksanakan segala amalan yang disebut dalam kitab ini, dan kau tak mahu mencari ilmu yang dapat membersihkan jiwamu, dan kau berkata dalam hatimu, apakah faedahnya aku belajar ilmu ini, ilmu tasawuf, terutama bila aku hendak duduk bersama dengan para ulama. Ada masanya akan ada perkara macam tadi lah. Berat, berat lah nak belajar ilmu tinggi-tinggi ni, mutasawuf ni kan. Susah lah mutasawuf ni, nak jaga hati kan. Tapi semua orang dia suka je mutasawuf, suka. Sebab dengan mutasawuf ni dia akan dapat mendidik hati kita lah, supaya terhindar daripada sifat-sifat buruk, sifat mazmumah, sombong kan, sombong, ego, tinggi diri, hasad, dengki, buruk sangka dan sebagainya kan. Seronok lah belajar mutasawuf ni bagi orang yang minat. Orang minat mutasawuf dia suka. Yang tak minat memang payahlah. Kita buat macam mana pun dia tak akan minat mutasawuf. Tapi yang minat, okey, dia cari. Ke mana-mana pun ada guru belajar, mengajar berkenaan tasawuf ni, dia akan pergi dengar. Pergi dengar. Bagi yang tak minat, sampai mana pun, buat macam mana pun dia tak nak. Gitu. Boleh. Baik. Selanjutnya, apakah faedah aku belajar ilmu ini, mutasawuf? Terutama bila aku nak duduk bersama dengan para ulama. Bilakah ilmu ini akan dapat menjadikan aku mendahului ilmu kawan yang sepaya denganku? Di mana banyaklah dia punya persoalannya lah. Kan? Dia macam tak puas hati lah kalau belajar mutasawuf ni. Kalau belajar mutasawuf ni dia tak hebat lah. Apalagi kalau nak cari bab-bab dunia kan. Sebab tasawuf ni lebih pada meninggalkan dunia. Dia pula suka dengan dunia, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Memang susah lah kalau belajar tasawuf. Tak kena lah pada dia lah. Tak kena lah pada jiwa dia kan. Macam tu. Lawan ada. Macam tu. Betul tak? Tetapi seandainya, ulang balik, seandainya kau mendapati ilmu ni rasa berat melaksanakannya segala amalan yang disebutkan dalam kitab ini, dan kau tak mahu mencari ilmu yang dapat membersihkan hati, dan kau berkata dalam hatimu, apakah faedahnya aku belajar ilmu ini, mutasawuf, terutama bila aku nak duduk bersama dengan para ulama. Kena pula duduk dengan para ulama pula. Tak kena pula dengan jiwa dia kan. Tapi kalau ilmu tentang benda-benda lara-lara ni, suka pula. Suka pula kan. Ada je masanya kalau nak belajar. Bilakah ilmu ini akan dapat menjadikan aku mendahului ilmu kawan yang sebaya denganku? Ini dia pertikaikan lah ilmu ini. Dan bagaimana ilmu ini akan mengangkat pangkatku di majlis menteri-menteri dan orang-orang kenamaan, sehingga aku mendapatkan pemberian gaji, kedudukan dalam mentadbir atau wakaf, dan memperolehi pangkat sebagai qadi kan. Qadi ini lebih pada tasawuf, boleh dengan fiqh. Bab qadi ni lebih pada fiqh lah. Tapi tasawuf ni, nak cikgu tasawuf ni susah sikit. Tasawuf ni lebih banyak merendahkan diri kan.
Dia tak suka menunjukkan diri. Orang tasawuf. Kalau orang tasawuf ni suka tunjuk diri, itu bukan tasawuf nama dia. Orang tasawuf ni tak suka, dia nak tunjukkan diri dia. Itu boleh kenal kan? Boleh kenal lah. Dia tak banyak cakap. Biasa orang tasawuf ni, orang sufi, dia tak banyak cakap. Kalau asyik bercakap, berdebat, bergaduh tu, itu bukan orang tasawuf. Ya, ya. Orang tasawuf ni lebih senyap, dia tak banyak cakap, kan? Gitu. Baik. Kalau begitu keadaanmu, maka naklah kau mengetahui bahawa syaitan itu telah berjaya menyesatkan kau. Kalau kita rasa ilmu tasawuf ni dia tak angkatkan derajat kita, kan? Mana syaitan dah merosakkan kita lah. Sebab apa? Ialah dia rasa ilmu ni, orang kata ilmu tasawuf ni macam ketinggalan. Kalau nak kedudukan pangkat, mesti fiqh. Bab fiqh. Tak? Fiqh kan lebih masalah hukum hakam. Tak? Masalah hukum hakam. Baik, kemudian maka carilah dan melupakan kau akan tempat kembalimu di akhirat. Maka carilah olehmu syaitan yang seumpama denganmu, yang dapat mengajarkan apa-apa yang engkau sangkakan, bahawa ia dapat beri manfaat akan dikau di negeri dunia, serta menyampaikan dikau kepada apa-apa yang kau citakan. Macam tu. Carilah olehmu syaitan yang seumpama denganmu lah. Mana pengarang ni, musannaf ni, dia suruh cari syaitan untuk mengajarkan kita lah apa-apa yang kau sangkakan, bahawa dia dapat memberi manfaat di dunia. Nampak? Dia dapat manfaat dunia macam tu lah. Akhirat habislah kosong. Macam tu. Habislah kan? Sebab apa? Kita lebih mencari pada dunia. Dia sebut di sini, dia kata ma'lam anna syaitan awaka adallaka wa ansaka munqalabaka wa maswaka fatlub laka syaitana mislaha ya'lamaka ma yatazunnu annahu yanfa'aka wa yusalaka ila biraitaka. Maka ketahuilah oleh bahawa syaitan telah menyesatkan kamu dan melupakan kamu daripada tempat kembali dan tempat tinggal kamu. Maka naklah kamu cari akan diri kamu syaitan yang seumpama kamu, untuk diajarkan kamu ilmu yang kamu rasakan bahawa dia bermanfaat untuk kamu di dunia, dan menyampaikan kamu kepada hajat-hajat kamu. Yang itulah syaitan punya. Ini macam sindiran lah. Sindir daripada pengarang. Dan ketahuilah bahawa kedudukanmu sebenar tidak akan tenang di kawasanmu sendiri, apatah lagi di daerah ataupun negerimu. Gitu. Kemudian dengan sebab engkau mengutamakan untuk mendapat kesenangan dunia, akan terluput bagimu kerajaan yang kekal abadi di akhirat. Di sisi Tuhan sekalian alam. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. La hawla wa la quwata illa billahil alim azim. Gitu. Terjemahan ini selesai pada hari Khamis 16 Rabiul Awal 1414 Hijrah, tahun 1993 Masih, di Zawiyah Ghazaliyah di Masjid Jami' Bani Umayyah di Syria. Aja tu. Jadi sama-samalah dijazahkan pada tuan-tuan amalkanlah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bermanfaat dah kepada kita bersama, insyaAllah. Apa kata Imam Ghazali tu? Belakang tu ada tak? Ada? Dan aku terus bermujahadah lebih kurang 10 tahun lamanya. Maka telah terselah di hadapanku di celah-celah masa khalwahku
masa aku menghasilkan dia pada orang ramai, rahsia-rahsia yang tidak terhingga banyaknya, dan sesuatu yang dapat diperkatakan di sini supaya dapat diambil faedah daripada orang ramai. Macam tu. Apa yang dia kata Imam Ghazali? Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan sepenuh keyakinan bahawasanya golongan sufi, ahli tasawuf, mereka lah sebenarnya yang mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, dan cara hidup mereka adalah sebaik-baik cara hidup. Manakala jalan yang mereka lalui adalah jalan yang paling benar, dan akhlak mereka adalah akhlak paling bersih. Bahkan seandainya dihimpunkan akal orang yang cerdik pandai, hikmah para hukama, dan kepakaran para ulama yang mendalami rahsia-rahsia syariat dengan tujuan untuk merubahkan sedikit daripada cara hidup ataupun akhlak mereka dan menggantikannya dengan cara hidup atau akhlak yang lebih baik daripadanya, sudah pasti mereka tidak akan menemukannya. Itu tak akan temulah. Gitu. Ini disebabkan kerana segala pergerakan sufi itu, dan begitu juga diam mereka, sama ada zahir atau batin, adalah bersumberkan daripada pancaran cahaya kenabian. Dan sudah pasti bahawa tidak ada selain daripada pancaran cahaya kenabian itu sebarang nur yang dapat dijadikan panduan bagi kehidupan di atas muka bumi ini. Boleh? Jika kau bertanya, apakah langkah permulaan? Apakah langkah permulaan yang mesti diikuti dalam usaha menuju jalan hidayah? Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah menyempurnakan takwa yang zahir, dan kesudahannya ialah mencapai takwa yang batin. Kerana syurga itu tak dapat capai kecuali dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi yang menyediakan dirinya untuk bertakwa kepada Allah. Gitu. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa terbagi pada dua bahagi. Pertama, menjunjung perintah Allah, dan kedua, meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis? Bila? Dah habis? Ya. Kalau tempat lain siap ada kenduri. Khatam kitab kenduri. Kenduri. Makan-makan besar kata kitab. Saya ngaji dulu di Aceh tu, kalau khatam satu kitab kan, kambing. Makan kambing tu makanan. Kilo. Tahun ni sudah 2 minggu kan? Sudah 2 minggu kan? Sebab minggu depan tidak ada boleh makan malam. Minggu ni tak ada, minggu depan cucu kata cucu kata minggu dia lah. Dah tutup lah. Tekan lah. Dah habis.